Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakan kelas dan juga tuan lecturer Ustaz Farid. Pada hari ini saya Aumil Ilham Firdaus dan juga rakan saya Muhammad Dina Hakimi dan juga Muhammad Amin akan membentangkan tentang penggunaan alkohol dalam makanan bertaraf antarabangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dina Hakimi bin Muhammad Noor. Nombor matrik 17 TXF 20F1008. Pengenalan tentang alkohol. Mengikut sejarah, arak mula dibuat sebagai minuman pada 8,000 sehingga 10,000 tahun dahulu. Penemuan ini secara tidak sengaja dari penampaian grain ataupun bijirin. 5,000 tahun dahulu mula dijalankan penanaman anggur secara besar-besaran sebagai bahan mentah untuk menghasilkan arak. Pada abad ke-16, para kemis iaitu ahli kimia menemui alkohol sebagai hasil dari distillation. Distillation ni penyulingan. Pada pertengahan abad ke-18, alkohol baru dikenali sebagai bahan yang memabukkan dalam banyak minuman. Terima kasih kepada Daniel Hakimi. Saya akan meneruskan pembentangan ini. Nama saya Muhammad Amin bin Zuhaimi, 17 DHF 20F1004. Kita sedia maklum bahawa alkohol merupakan benda yang berbahaya dan beracun kerana ada daya membunuh, memabukkan serta merosakkan anggota tubuh badan kita. Tetapi ada juga alkohol yang paling baik dan terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, methyl alkohol, metanol, atau dikenali sebagai alkohol kayu. Ia tidak digunakan sebagai minuman kerana alkohol ini merupakan racun yang memudaratkan. Tetapi ia digunakan sebagai anti beku, pelarut dan bahan bakar. Okey, jenis kedua pula ialah ethyl alkohol, etanol, atau dikenali sebagai alkohol bijirin. Ia digunakan sebagai campuran di dalam minuman keras dan digunakan sebagai perubatan. Yang seterusnya ialah mari kita lihat kegunaan arak. Yang pertama sebagai minuman keras ataupun dikenali sebagai arak. Yang kedua ialah sebagai bahan pelarut dalam makanan, sebagai contoh kek coklat, mirin atau dikenali sebagai wine beras, dressing salad dan juga dalam sos makanan Itali dan juga Jepun. Seterusnya sebagai bahan mentah untuk menghasilkan cuka dan seterusnya ialah sebagai minyak wangi kerana alkohol digunakan bagi menaikkan bau dan juga memastikan bau minyak wangi itu tahan dengan lebih lama. Okey, seterusnya jenis-jenis arak. Yang pertama, bir. Bir dibuat daripada penampaian bijirin ataupun bahan berkanji seperti jagung, gandum ataupun barley. Kandungan etanol 3.2 sehingga 4.0%. Yang kedua, wine. Wine ini dibuat daripada penampaian gula dari buah anggur, peach, plum ataupun apricot. Paracetamol 7.1 sehingga 14.0%. Yang ketiga adalah whisky. Whisky terhasil daripada penyulingan fermentasi jus dari bijirin jagung dan barley. Paracetamol 40 sehingga 75%. Seterusnya, mari kita lihat contoh penggunaan alkohol dalam makanan. Yang pertama, sushi. Jenis alkohol yang digunakan ialah mirin. Mirin adalah sejenis wine beras. Mirin digunakan dalam nasi sushi untuk memperasakan nasi sushi itu. Seterusnya, fish and chip. Jenis alkohol yang digunakan ialah beer. Beer digunakan dalam tepung ataupun butter ikan sebelum digoreng. Jadi, apabila ianya telah digoreng, rasa beer itu akan memberikan rasa ringan kepada ikan. Seterusnya, red wine sauce. Jenis alkohol yang digunakan ialah wine. Selalunya digunakan di dalam sos untuk dimakan dengan stick. Seterusnya, bourbon cake. Jenis alkohol yang digunakan ialah bourbon. Supaya bourbon digunakan dalam kek itu untuk memperasakan rasa kek. Akhir sekali ialah banana flambe. Jenis alkohol yang digunakan ialah rum. Alkohol digunakan sebagai sos dan diflambe untuk membuangkan rasa alkohol di dalam banana itu ataupun pisang itu. Kita beralih kepada slide seterusnya. Slide seterusnya saya akan menerangkan tentang fatwa yang berkaitan dengan alkohol. Alkohol menurut pandangan Islam pada 11 hingga 12 April 1984. Setiap minuman arak mengandungi alkohol. Minuman ringan yang dibuat sama caranya dengan membuat arak atau iaitu sedikit alkohol atau alkohol sulingan adalah haram diminum. Manakala minuman ringan yang dibuat bukan untuk dijadikan arak atau bahan yang mabuk dan tidak sama caranya dengan proses membuat arak adalah halal. Ubat-ubatan dan pewangi yang ada kandungan alkohol adalah harus dan dimaafkan. Itu sahaja daripada saya dan slide ini pembentangan ini akan disambung oleh saudara saya Aumil Ilham. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat dibuat adalah yang pertama, arak tidak dibenarkan dalam Islam.
penyediaan masakan menggunakan arak turut tidak dibenarkan dalam Islam. Semua Majlis Fatwa Asia Tenggara sepakat bersetuju mengenai isu ini. Yang kedua, kehadiran etanol yang terhasil secara semulajadi dalam kuantiti yang sedikit adalah dibenarkan oleh semua Majlis Fatwa Asia Tenggara. Namun, kuantiti yang dibenarkan adalah berbeza mengikut negara masing-masing. Terdapat berbagai aplikasi etanol industri dalam berbagai-bagai industri. Etanol industri dalam penggunaan makanan adalah dibenarkan oleh institusi fatwa Indonesia, Malaysia dan Singapura. Tetapi penggunaannya adalah tertakluk kepada syarat-syarat spesifik seperti yang telah ditetapkan oleh majlis fatwa masing-masing.